Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Insyaallah pada petang yang penuh barakah ini kita akan memasuki tahun baru Hijrah. Jadi dengan kesempatan ini pihak masjid akan bersama-sama melaksanakan program bacaan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Jadi kepada semua jemaah boleh turut serta bersama-sama untuk kita membaca doa dan berzikir bersama-sama. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam tahun yang baru nanti akan mendapat ibadah yang lebih sempurna, ibadah yang lebih cemerlang, kehidupan yang lebih barakah. Jadi sama-sama kita istighfar. Mudah-mudahan dengan berkat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kehidupan kita pada masa kini dan masa akan datang insya-Allah. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah 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 ya Allah, 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 Allah 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 ya Allah, 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 Allah Allah ya Allah. Hasbi Rabbi Jalla
illallah. Cukuplah bagiku Tuhanku Allah, tiada di hatiku selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah, tiada Tuhan selain Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. ليس لها من دون الله كاشفة، 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 ليس لها من دون الله كاشفة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. أستغفر الله إلا الله كان توابا. أستغفر الله إلا الله كان توابا. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. أستغفر الله إلا الله كان توابا. أستغفر الله إلا الله كان توابا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا 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 الله 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 يا 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 الله 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 يا الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. InsyaAllah sama-sama kita menadah tangan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga segala amalan kita pada tahun ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi asbab untuk kita semua masuk ke dalam syurga Allah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma amiltu fi hadhihi as-sanah mimma nahaytani anhu falam natub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa hamilta alayya ba'da qudratika ala uqubatik wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jur'ani ala ma'asiyatik فإني أستغفرك فاغفر لنا وما عملت فيها مما ترضاه وعدتني عليه ثوابا فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat dan sejahtera ke atas kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang Engkau larang dalam tahun ini, maka kami belum bertaubat daripadanya ya Allah. Padahal Engkau tidak merodainya ya Allah, dan Engkau memang tidak melupakannya ya Allah, dan Engkau berlembut tidak mengazab kami ya Allah, malah memberi peluang supaya kami bertaubat ya Allah. Setelah kami menceburkan diri melakukan maksiat itu kepadamu ya Allah, maka ya Allah di akhir tahun ini ya Allah, kami sekalian memohon keampunan kepadamu ya Allah. Maka ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, dan segala perbuatan yang telah kami lakukan ya Allah sepanjang tahun ini ya Arhamar Rahimin. Manakala segala amalan-amalan kami ya Allah, segala amalan-amalan kebaikan kami ya Allah yang Engkau ridai ya Allah, yang telah Engkau janjikan ganjaran pahalanya ya Allah, maka kami mohon diperkenankan ya Allah, diperkenankan ya Allah akan perbuatan amal kami bakti ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Pemurah, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Memulia ya Arhamar Rahimin. Terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, dan janganlah Engkau menghampakan harapan kami ya Allah, dan kepadamu lah ya Allah kami mengharap segala sesuatu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
InsyaAllah kita tunggu azan maghrib dan selepas ini kita akan membacakan doa awal tahun. Jadi sementara kita menunggu, banyakkan istighfar, banyakkan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberikan ganjaran syurga insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائم آتي سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والشرف والضرائب والنذر وبعث المقام محمود الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Rahman yang sejahtera ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang kekal selama-lamanya, yang sedia ada, yang tiada permulaan. Kelebihan-Mu maha besar dan kemurahan-Mu sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru yang telah muncul di hadapan kami. Kami memohon kepada-Mu ya Allah agar terpelihara kami sekalian di dalam tahun baru ini daripada tipu daya syaitan-syaitan yang terlaknat, juga daripada kuncu-kuncu syaitan dan bala tenteranya. Dan kami memohon daripada-Mu ya Allah akan pertolongan mengalahkan runtunan nafsu ammarah, nafsu yang mendorong kepada kejahatan. Kami memohon juga kepada-Mu ya Allah akan rasa sedia ingin membuat kerja-kerja kebaikan yang boleh menampingi diri kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha agung lagi maha mulia, wahai Tuhan yang maha pengasih, wahai Tuhan yang maha pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة سووا صفوفكم فإن تسود الصفوف من تمام الصلاة tekan saf rapatkan saf sampai bukan tumit rapatkan bahu. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك السلام عليك أشهد أن لا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات السلام عليك السلام عليك أشهد أن لا إله اللهم صل محمد في العالم اللهم إنا يا مقلب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال ربكم يدعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تختمنا علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعلنا ديننا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلامنا المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، وأعمالنا أعمالا صالحين،
ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله وذنوبنا يا غفار ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وبموتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعباده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا وممات ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النساء ومن شر فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.
laranganmu dalam sedar ataupun tidak. Ku sedih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi zidna ilma. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم وجعلنا من الذين يتبعون القول ويتبعون أحسنه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimakumullah yang saya muliakan, para staf Hal Ehwal Islam UiTM Shah Alam dan para staf UiTM serta pelajar-pelajar dan hadirin hadirat dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka insyaAllah Ta'ala pada malam ini kita akan membahaskan sedikit tentang perkara yang berkait dengan hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن Innallaha ma'ana. Mafhum daripada ayat ini, jika kamu tidak membantu atau menolong baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala telah membantunya, iaitu tatkala kaum kafir telah mengusirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah, dan tatkala dia salah seorang daripada dua sahabat yang berada di dalam gua, maka dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Ta'ala membantu kami. Maka ayat ini adalah salah satu ayat yang ada padanya tentang kisah hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat kenapa dia berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Kenapa? Setiap tahun di Malaysia kita setiap tahun buat awal Muharram, majlis ataupun sambutan ma'al hijrah, sambutan ma'al Muharram, sambutan awal Muharram. Maka kita lihat di banyak tempat ada majlis, di banyak tempat ada majlis. Tetapi apa yang kita mahu sebut hari ini, apakah pengajaran ataupun kita kata iktibar daripada peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama, hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya apa? Ini muslimin dan muslimat, kita lihat tujuan utama. Tujuan utama dia adalah kerana akidah, kerana dakwah kepada agama Islam yang mulia. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan kepada umat ini bagaimana mahu menyebarkan agama Islam, bagaimana mahu menyampaikan dakwah agama Allah Taala yang mulia. Kalau kita lihat masyarakat kita di tanah Melayu, di Nusantara ini pada zaman dahulu,
sebelum kedatangan Islam. Okey, adik-adik belajar, ada ambil titas, ada ambil subjek-subjek lain. Sebelum kedatangan Islam, apakah i'tiqad ataupun akidah ataupun pegangan orang di Nusantara ini ataupun orang di tanah Melayu ini? Yakni mereka sama seperti Arab yang mana berada di Makkah sebelum baginda Nabi SAW diutuskan, sama. Tetapi setelah baginda Nabi SAW sampaikan dakwah berseorangan, bermula dengan seorang, menyampaikan agama dan seterusnya berhijrah, tujuannya hanya satu, bukan melancong, bukan tengok tempat orang, bukan untuk supaya berjalan-jalan, tidak. Tujuannya hanya satu, iaitu untuk menyebarkan agama ini. Dengan faham peristiwa hijrah inilah ulama-ulama kita, mereka telah ambil daripada pengajaran hijrah baginda Nabi, maka mereka apply dalam kehidupan mereka. Mereka apply dalam usaha mereka dalam membantu agama Allah Ta'ala. Maka kita lihat di zaman dahulu, ulama-ulama kita ramai mereka yang telah keluar daripada negara ini. Mereka pergi belajar di Makkah, mereka belajar di Madinah. Mereka buat apa? Mereka belajar dengan ulama ahli sunnah wal jamaah di sana. Di zaman dahulu, kalau mahu pergi belajar, maka kalau mahu pergi ke Makkah, mereka akan naik di dua port saja, di dua pelabuhan saja, sama ada di Pening atau di pelabuhan Kelang. Maka mereka pergi berjalan 1 bulan mungkin atas kapal bersama dengan jamaah haji. Dan apabila jemaah haji balik, mereka tidak balik, mereka kekal bertahun-tahun belajar menuntut ilmu. Setelah itu mereka buat apa? Pulang ke negara mereka, iaitu di tanah Melayu ini. Mereka buat seperti mana Nabi SAW buat, iaitu sampaikan dan sebarkan agama Islam yang mulia. Maka dapat kita lihat satu contoh, banyak contoh kita boleh bagi, tapi kita mahu beri satu contoh keadaan di negeri ini, di negeri Selangor ini. Okey, walaupun latar belakang semua ini berbeza, ada dari Kelantan, ada dari Terengganu. Setiap negeri ada sejarah ulama dia yang menyampaikan agama di tempat masing-masing. Setiap negeri ada. Tetapi kita bukan nak syarah tentang sejarah kedatangan Islam di negeri-negeri tanah Melayu, tidak. Tetapi tengok satu contoh bagaimana fahamnya tentang hijrah baginda Nabi. Maka ulama dahulu mereka telah apply supaya apa yang Nabi buat itu juga mereka buat. Dan alhamdulillah sampai hari ini Islam berada di tangan kita, hidayah sampai ke negara kita, sampai ke keluarga kita. Walaupun Nabi SAW dia telah wafat 1400 tahun yang dulu, tetapi Islam telah sampai dan kekal di negara kita ini sehingga hari ini. Contoh ulama yang saya nak sebutkan yang telah faham tentang kenapa hijrah baginda Nabi ataupun apa sebab utama hijrah Nabi ini, iaitu seorang ulama yang alim yang namanya apa? Yang namanya Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Sultan Alauddin Sulaiman Shah ini siapa? Dia adalah Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima. Dia perintah di negeri Selangor dari tahun 1898 sehingga 1938, 40 tahun. 40 tahun jadi sultan di negeri Selangor. Dia yang belajar ilmu dan dia juga mengajarkan ilmu. Dua-dua. Dia seorang alim dan dia juga seorang sultan. Dan dia ada bina masjid di Jugra yang nama masjid itu adalah Masjid Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Bukan sahaja masjid nama dia, tak. Bukan sahaja nama dia, tapi dia juga bagi khutbah
dia juga bagi tazkirah, dia juga buat imam, dia jadi imam. Semua. Bukan namanya, nama masjid, nama dia sahaja, tidak. Bahkan dia juga jadi imam, buat tazkirah, dan juga dia bagi khutbah Jumaat. Maka sultan yang alim ini, dia fikirkan tentang akidah umat Islam. Maka dia ketika zamannya itu, dia dapat tahu ada seorang alim yang belajar di Makkah lama. Belajar di Makkah, kemudian pulang dia buka pesantren di Indonesia. Dia tahu ada seorang alim belajar di Makkah, kemudian buka pesantren di Indonesia. Maka sultan yang alim ini, dia berhijrah. Bukan hijrah, dia musafir. Dia musafir dari Selangor hingga ke Indonesia. Untuk apa? Berjumpa dengan alim ini, untuk lantikkan dia sebagai Syekhul Islam di negeri Selangor. Zaman itu tidak ada jawatan mufti, dipanggil sebagai Syekhul Islam. Maka alim ini, sultan ini, dia telah pergi ke Indonesia. Dia sendiri pergi. Kenapa? Kenapa dia sendiri pergi? Kerana atas maksud agama, kerana atas maksud dakwah, dan dia faham tentang hijrah baginda Nabi SAW. Dia faham ini. Maka dia telah pergi ke Indonesia, dan dia panggil alim ini yang namanya Tengku Mahmud Zuhdi bin Tengku Abdul Rahman Al-Fatani. Ini nama dia. Kalau tengok dalam sejarah mufti-mufti negeri Selangor, dia ini mufti Selangor yang pertama. Masa itu digelar sebagai Syekhul Islam negeri Selangor. Maka sultan yang alim ini, dia sendiri pergi ke Indonesia. Bukan dia datang suruh panggil, dia sendiri pergi atas maksud dakwah. Maka dia panggil alim ini, Syekh Tengku Mahmud Zuhdi bin Tengku Abdul Rahman, datang negeri Selangor. Maka dia lantik jadi mufti. Dan pada masa yang sama, sultan yang alim ini, dia karang satu kitab. Dia juga seorang muallif, penulis kitab juga. Apa nama kitabnya? Kitabnya berjudul Pohon Agama, bahagian rukun Islam. Kitab Pohon Agama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi cari kitab ini, maka akan dapat penulisnya siapa? Sultan Selangor yang kelima, Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Apa dia tulis dalam kitab itu? Tentang ilmu akidah. Akidah, fokus tentang ilmu akidah. Maka apabila dia siap karang kitab ini, maka pada halaman pertama buku ini, maka dia telah minta untuk alim ini, Syekhul Islam Selangor yang pertama ini, Tengku Mahmud Zuhdi, untuk buat komentar, untuk tulis beberapa nasihat. Maka disuruh untuk kitab ini diajarkan di sekolah-sekolah di negeri Selangor. Supaya apa? Supaya masyarakat Islam di negeri ini faham betul-betul tentang akidah Islam, faham betul-betul tentang akidah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Maka diajarkan dalam kitab ini tentang sifat-sifat Allah, sifat 20. Diajarkan tentang sifat 20. Dan itulah yang Nabi ajar kepada para sahabat. Nabi tidak ajarkan mula-mula sekali tentang solat, tidak. Nabi tidak ajarkan mula-mula sekali tentang zakat, tak. Tapi yang paling utama, nombor satu, baginda Nabi ajarkan tentang akidah. Kerana apa? Kerana akidah yang betul syarat kepada penerimaan amalan. Itu sebab dia. Syarat minimum untuk seseorang selamat daripada diazab di dalam neraka selama-lamanya, syarat minimum, seseorang mestilah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka sultan yang alim ini faham perkara ini, maka dia karang satu kitab, kitab akidah, nak bagi tahu kepentingan ilmu akidah dan kepentingan memahamkan masyarakat tentang apa yang Nabi SAW bawa. Nabi tak ajarkan kepada sahabat Al-Quran dulu, tidak. Nabi ajarkan akidah dulu,
baru Nabi ajarkan Al-Quran. Seperti mana kata seorang sahabat namanya Jundub bin Abdullah. Ada seorang sahabat nama dia Jundub bin Abdullah. Maka dia kata, kunna fi fityani hazawirah, tatkala umur kami hampir baligh. Apa dia kata? Ta'allamna al-iman qabla ta'allamna al-Quran. Kami belajar iman dulu, belajar akidah dulu, sebelum belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna al-Quran, kemudian setelah belajar Al-Quran, maka bertambah iman kami. Tengok step dia macam mana. Apa kata sahabat Jundub bin Abdullah? Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Iman dulu sebelum Al-Quran. Lepas belajar Al-Quran, bertambah iman kami, kata sahabat Nabi Jundub bin Abdullah. Maka kenapa Nabi ajarkan iman dulu? Kerana kepentingan iman. Sehingga kan Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, yang ia wafat pada tahun 505 Hijriyah, Imam Ghazali kata apa? La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Kata Imam Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Tidak sah ibadah melainkan setelah seseorang mengenal Allah Ta'ala, melainkan sehingga seseorang itu beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok, semua amalan soleh ini tidak akan diterima jika akidahnya rosak. Tidak akan diterima. Semua amalan soleh, puasa, zakat, solat, tidak akan diterima kalau dia tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Bahkan amalan-amalan baik daripada orang yang tidak beriman itu akan jadi seperti apa? Akan jadi seperti abu yang ditiupkan oleh angin. Seperti mana Allah berfirman, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddas bihir rih. Apa Allah Ta'ala berfirman? Perumpamaan orang yang tidak beriman dengan Allah, maka amalan mereka seperti apa? Seperti abu karamad, seperti abu yang ditiupkan oleh angin, tak ada nilai. Seperti abu yang ditiupkan oleh angin, tak ada nilai. Hari ini kalau kita bawa duit kita pergi contoh supermarket, okey, sebelum pergi supermarket kita bakar dulu duit, RM100, RM200 kita bakar dulu. Apa jadi pada duit itu? Jadi abu. Jadi abu. Kemudian kita bawa pergi pasar raya, kita kata saya nak beli barang, ini duit. Apa cashier akan cakap? Dia kata ini bukan duit, ini abu. Tapi kita kata asalnya RM100 ni tapi dah bakar. Maka dia kata ini tak ada nilai. Tak ada nilai. Walaupun asalnya RM100, tak ada nilai. Okey? Maka begitu juga amalan orang kafir. Maka amalan mereka seperti abu yang ditiupkan oleh angin. Maka kalau abu ditiupkan oleh angin, maknanya amalan ini tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada nilai. Maka oleh sebab itu, kepentingan yang paling utama adalah seseorang dia faham tentang makna akidah. Jangan jadi seperti setengah orang, dia tidak mahu mempelajari akidah tapi fokus kepada Al-Quran semata-mata. Bukan ini cara yang betul. Boleh jadi ada orang hafal Quran tapi dia tidak faham apa yang dihafal. Boleh jadi orang hafal Quran tetapi dia sendiri disesatkan dengan Al-Quran. Boleh jadi. Kerana Al-Quran sendiri disebutkan dalam surah Al-Baqarah, yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Yang ini disesatkan ramai orang dengan Al-Quran, dan ramai juga orang dapat hidayah dengan Al-Quran. Ramai tak orang dapat hidayah dengan Quran? Ramai. Ramai. Bahkan masa saya belajar dulu, ada orang Arab, dia Kristian, dia orang Arab. Tapi dia agama dia Kristian, tapi dia faham bahasa Arab sikit-sikit. Bahasa Arab fusah yakni. Maka bila dengar Quran, dia kata dia rasa tenang, dia rasa gembira, dia rasa seronok.
Sebab dia kerja bawa teksi, maka setiap hari dia pasang radio dengan ayat Quran dalam radio. Maka bila mana dia dengar ayat itu, dia tak tahu itu Quran. Dia kata, aku baca tenang. Maka dengan sebab dengar Quran, dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Wa yahdi bihi kathira. Ramai juga dapat hidayah dengan Al-Quran. Tapi jangan lupa, yudhillu bihi kathira. Dengan Quran juga ramai orang menjadi sesat. Contoh apa? Contoh setengah orang, dia dengan Al-Quran, dia kata apa? Dia kata bahawasanya kita bebas beragama. Bebas nak solat ke, tak nak solat ke, nak masuk Islam ke, tak nak masuk Islam ke. Dia kata ini tiada paksaan dalam agama. Mana dapat dalil tu? Dia guna Quran. Dia kata la ikraha fid din. Dia dakwa dalam Quran sebut tidak ada paksaan dalam agama. Bukan itu tafsiran dia. Bukan itu tafsiran dia. Bila kita sebut ikrah di sini, paksaan di sini, ini maknanya apa? Ikrahul qulub, paksaan hati. Maknanya Nabi Muhammad tak mampu paksa hati-hati manusia masuk ke dalam Islam. Itu maksud dia. Itu maksudnya. Maka setengah orang mereka tidak faham akidah, maka mereka mereka terjatuh di dalam kekufuran. Na'udzubillah. Baik. Maka begitulah pentingnya akidah ini. Okey, begitulah pentingnya akidah ini, nak beritahu bahawasanya dengan sebab akidah menyelamatkan seseorang di hari akhirat, dan dengan sebab akidah amalan seseorang itu diterima. Maka kalau kita melihat apa yang terkandung di dalam kitab ini, ataupun ia yang dikarang oleh Sultan ini, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, dalam kitabnya itu terkandung padanya asas akidah tentang sifat 20, tentang menyebut Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, yakni Allah Ta'ala ada, tidak ada keraguan pada kewujudannya. Allah berfirman, afillahi syak, yakni tidak ada keraguan pada kewujudan Allah. Dan juga Allah bersifat dengan al-qidam, yakni Allah Ta'ala tidak ada baginya permulaan. Setiap makhluk adanya baginya permulaan. Tak boleh kata alam ini azali, tak boleh. Yakni dengan maksud tidak ada permulaan. Tak boleh kata alam ini jadi sendiri, tak boleh. Kerana apa? Hanya Allah yang tidak ada permulaan. Allah telah wujud sebelum wujudnya alam, dan Allah Ta'ala juga dia telah wujud sebelumnya semua makhluk, telah wujud sebelumnya malaikat, telah wujud sebelumnya manusia, telah wujud sebelumnya ruh, telah wujud sebelumnya syaitan dan jin dan sebagainya. Allah telah wujud. Maka hanya Allah Ta'ala yang tidak ada permulaan. Itu makna al-qidam. Dan juga tentang sifat al-mukhalafatu lil hawadith, yakni Allah tidak sama dengan sesuatu. Allah dia tidak seperti manusia, dia tidak seperti haiwan, dia tidak seperti kita. Dia wujudnya tanpa tempat dan tanpa arah, dan wujudnya tidak berjisim dan tidak beranggota. Ini seperti kata Al-Imam Tahawi, yang ia adalah salah seorang ulama salaf, dia hidup pada kurun yang ketiga. Apa kata dia? Ta'ala Allah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha wal adawat la tahwihul jihatu sid kasairil mubtada'at. Kata Al-Imam Tahawi, ini kena faham betul-betul. Apa kata dia? Ta'ala Allah, maha suci Allah, anil hudud, daripada had, wal ghayat, dan juga pengakhiran, wal arkan, daripada sudut-sudut, wal a'dha, daripada anggota besar seperti gunung, wal adawat, dan anggota kecil seperti kuku. Maknanya Allah apa? Allah bukan jisim, Allah tidak beranggota badan. Kita bukan seperti penyembah berhala. Kalau orang kata Allah Ta'ala itu jisim, kata Al-Imam Qurtubi,
Tidak ada beza antara dia dengan penyembah berhala. Tak ada beza. Kalau ada orang iktikad Allah jisim, ada saiz, ada besar, ada kecil, ada panjang, ada lebar, dia tidak menyembah Allah. Dia tidak menyembah Allah. Dia sembah apa? Dia sembah jisim yang dikhayalkan dan dibayangkan itu adalah Allah. Sedangkan Allah bukan seperti itu. Ini seperti kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi zalik. Apa sahaja tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Perkataan ini di antara perkara yang boleh menyelamatkan akidah seseorang. Kerana sebahagian orang dia nak kenal Allah, dia fikir tentang bagaimana Allah. Bukan. Itu bukan cara dia. Nak kenal Allah, seseorang mesti belajar tentang akidah. Itu yang cara dia. Belajar tentang sifat 20, belajar tentang sifat Rasul. Ini cara nak kenal Allah, cara nak kenal Rasul. Bukan dia fikir bagaimana Allah. Kerana Allah tidak boleh dibayangkan. Maka sebab itu cara ulama selamatkan kita, dia kata apa sahaja tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Kita bayangkan apa sahaja, maka itu bukan Allah Ta'ala. Dan kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, la tahwihul jihatu sid. Allah tidak ada baginya mengambil arah yang 6. Apa maksud arah yang 6? Seperti atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Maka tidak boleh kata Allah Ta'ala berada di depan kita, atau di atas arash, atau di kanan kita, atau di kiri kita. Allah wujudnya tidak bertempat dan tidak berarah, seperti kata Al-Imam At-Tahawi, yang ia adalah salah seorang ulama salaf yang telah hidup pada kurun yang ketiga. Maka ini juga disebut sebiji oleh Sultan Selangor yang kelima, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, dalam kitabnya Pohon Agama pada muka surat yang ke-10. Sebiji dia sebut seperti mana kata ulama salaf yang terdahulu, iaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Sebiji. Maka ini yang disebut oleh Sultan ini tentang perkara akidah, tentang bab akidah. Kerana apa? Nak bagi tahu kepentingan akidah kepada umat Islam. Maka inilah faktor utama, sebab utama kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah dari Makkah ke Madinah, kerana dakwah Islam, kerana agama Islam. Okey, maka ini pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat tentang peristiwa hijrah ini, iaitu kepentingan menyebarkan agama Islam. Maka ramai di hadapan saya ini daripada kalangan pelajar. Setiap orang di tempat masing-masing. Maknanya apa? Hendaklah kita niatkan diri kita untuk menjadi da'i kepada agama Islam. Jadilah kita seperti mana sahabat Nabi. Mereka tidak ada, walaupun mereka itu background pelbagai, tetapi mereka keluar daripada tanah mereka, mereka bertebaran untuk sebarkan agama Islam. Jangan kata saya pelajar engineering, saya fokus engineer sahaja. Atau saya budak sport rec, saya fokus main sukan sahaja. Setiap orang di tempatnya. Setiap orang boleh buat dakwah bagaimana cara dia. Ya, bagaimana cara dia. Okey? Ada seorang sahabat saya, dia doktor, tapi dia dakwah di tempat dia. Pesakit mahu buat solat, dia tunjuk macam mana cara solat dengan betul. Okey, pesakit tidak tahu bagaimana hukum hakam dan ini diajarkan, tetapi nak jadi seorang dai atau nak jadi seorang yang menyampaikan agama Allah ini, dia kena pertama sekali al-ilmu. Seperti kata Al-Imam Bukhari, al-ilmu, dalam dibuat satu bab yang dipanggil sebagai bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum bercakap dan beramal. Maka sahabat saya ini banyak kisah dia yang dicerita pada saya tentang peranan dia sebagai doktor. Maka dia cerita banyak keadaan
yang mana ada orang yang dirasuk. Dirasuk di hospital, bagaimana dia nak buat? Ada yang solat tidak tahu bagaimana dalam keadaan sakit, ada caranya. Maka ini salah satu cara untuk menjadi da'i di dalam bidang masing-masing. Kalau dia itu seorang apa? Dia seorang arkitek, dia seorang engineer, dia fikirkan apa yang dia boleh bantu agama ini. Maka tengok kepada para sahabat Nabi, setiap mereka mengambil peranan masing-masing dalam buat dakwah. Jangan kata saya ambil kulineri macam mana. Jangan fikir tak ada peranan. Jangan kata kulineri ni tak ada apa, main dengan kuali je. Tak, ada peranan dia. Ada peranan dia. Bukankah ramai juga sebahagian pelajar yang kadang-kadang mereka tidak fikir untuk serve makanan-makanan yang halal? Bukankah kita boleh buat dakwah? Kita orang Islam, apa juga keadaan, kita tidak boleh serve makanan yang haram, tak boleh masak makanan yang haram. Matlamat tidak menghalalkan cara. Itu juga salah satu dakwah. Maka jadilah pendai kerana Allah Ta'ala. Kun da'iyan lillah. Jadilah seorang da'i kerana Allah Ta'ala semata-mata. Maka jangan ingat bila mana kita ini seorang yang bukan belajar agama ke, kita tak mampu jadi da'i. Tidak. Okey? Pernah saya kenal dengan seorang coach taekwondo. Tapi dia itu tak pandai nak bercakap. So dia buat apa? Dia kenal dengan satu tempat pondok untuk belajar agama. Maka dia minta yang belajar taekwondo dengan dia, kalau akidah belum mantap, pergi belajar. Bukankah itu dakwah? Itu dakwah juga. Maka sebab itu muslimin dan muslimat, hendaklah kita fikirkan tentang perkara ini. Maka ini pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat daripada hijrah, kerana dakwah, kerana agama, kerana kepentingan akidah. Sebab itu Nabi dibuat hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ini nombor satu. Kita letak nombor satu sebagai pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, apa yang kita boleh dapat daripada peristiwa hijrah? Yang kedua kita boleh dapat adalah berzuhud dan berkorban diri dan masa dan harta kerana agama. Contohnya apa? Seperti para sahabat, apabila datang seruan untuk buat hijrah, maka mereka semua telah buat hijrah, meninggalkan negara mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka. Kerana apa? Kerana semata-mata buat taat kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak sayangkan harta. Mereka mendahulukan agama, mendahulukan dakwah, mendahulukan Islam daripada diri mereka sendiri. Berapa ramai zaman sekarang mereka tidak mahu susah-susah kerana agama. Mereka sanggup susah untuk dunia, tapi untuk agama tidak mahu susah. Kerana apa? Kerana cinta dunia sangat pekat dekat dalam hati, sangat mendalam. Tidak ada perasaan zuhud, tidak ada perasaan cinta agama. Maka susah nak berkorban untuk agama. Maka para sahabat, mereka berhidup dalam keadaan berzuhud kepada Allah, maka mereka telah mudah untuk buat berkorban kerana agama. Mereka mudah untuk buat hijrah kerana dalam hati mereka tertanam cinta yang mendalam kepada Allah Ta'ala. Maka mudah bagi mereka untuk berkorban. Maka ini pengajaran yang kedua yang kita dapat daripada peristiwa hijrah, iaitu berkorban untuk agama. Kita lihat diri kita, 20 tahun kita hidup, 30 tahun kita hidup, apa yang kita telah buat untuk agama ini? Adakah kita hanya makan dan minum dan tidur, dapat degree, kemudian masuk kerja, kemudian buat buat praktikal sebagainya, kemudian mati macam itu? Tidak. Kita orang Islam, kita ada tanggungjawab hidup atas dunia. Kita lebih lagi daripada itu. Kita bukan hanya nak sijil, kemudian dapat kerja, kemudian kahwin, kemudian tua dan seterusnya. Bukan itu sahaja. Kerana kehidupan kita bukan di dunia saja. Ramai orang fikir kita kena berusaha atau berfikir untuk masa depan. Apa maksud masa depan? 30 tahun, 40 tahun? Yes, itu masa depan. Tapi kena
buka lagi fikiran. Kita ada masa depan lagi, iaitu setelah alam dunia. Iaitu alam apa? Alam barzakh, ataupun kehidupan setelah dunia kita panggil alam kubur. Setelah itu apa? Hari kiamat. Setelah itu apa? Kehidupan akhirat, sama ada syurga atau neraka. Maknanya apa? Perjalanan masih jauh. Perjalanan masih jauh. Maka kalau orang kata kita kena berjuang untuk masa depan kita, yes. Masa depan yang lebih utama adalah setelah kehidupan di dunia ini. Itu masa depan yang paling utama. Dan kenapa para sahabat mereka berjuang tinggalkan negara mereka? Kerana fikirkan masa depan. Masa depan apa? Fikirkan nak buat tower ke, nak buat apa? Rumah ke, tak? Mereka fikirkan masa depan mereka setelah kehidupan dunia, iaitu kehidupan akhirat. Maka kita juga kena fikir masa depan kita. Setiap orang akan lalui masa depan ini. Setiap orang. Maka sama ada dia tu pandai atau tidak, sama ada dia belajar engineering atau dia belajar accounting, dia tetap akan lalui masa depan dia setelah kehidupan dunia ini. Maka sangat penting adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, muslimin dan muslimat sekalian, kita dalam hidup kita ada pengorbanan, ada usaha kita untuk agama ini. Okey? Baik. Kemudian ini pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga adalah bagaimana menanam cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kepada para sahabat, lihat kepada Abu Bakar As-Siddiq yang ia adalah seafdal-afdal awliya dan seafdal-afdal sahabat. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini tengok bagaimana cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Tatkala baginda Nabi mahu buat hijrah dan semua orang-orang musyrikin mahu bunuh dia, tapi Abu Bakar As-Siddiq di-offer dirinya untuk menemani Rasulullah dalam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Adakah Abu Bakar tak tahu orang kafir mahu bunuh dia? Tahu. Adakah Abu Bakar tak tahu risiko yang dia akan hadapi? Tahu. Tapi kenapa? Kenapa dia mahu juga duduk bersama ataupun menemani baginda Nabi? Sebab cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang kafir mahu bunuh Nabi? Kerana Nabi buat apa? Nabi dakwah kepada Islam. Apa Nabi kata? Ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, tuflihu, kamu akan berjaya. Kamu akan selamat. Kerana dakwah Nabi mahu dibunuh oleh golongan musyrikin. Tengok susahnya Nabi buat dakwah. Kita ini orang Islam, kalau kita ajak kawan kita buat solat atau mengaji fardu ain atau pergi buat taat, belum lagi sampai tahap kawan kita mahu bunuh kita. Belum lagi kita dengar orang mengajak kebaikan di Malaysia ini, dia ajak orang solat ke, dia ajak orang mengaji ke, maka dia mahu dibunuh. Tidak ada lagi. Maka sebab itu kita sebut tadi, hendaklah kita niatkan diri kita untuk sampaikan agama ini, walaupun satu ayat. Okey? Baik. Maka pengajaran ketiga tadi kita sebut, yang ketiga tadi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita lihat Abu Bakar As-Siddiq tatkala dia berhijrah bersama Rasulullah, maka kadang-kadang dia berada ketika berjalan, kadang-kadang dia berada di belah kanan, kadang-kadang dia berada belah kiri, kadang-kadang dia berada depan Nabi, kadang-kadang dia berada depan Nabi. Maka bila Rasulullah melihat itu, apa Rasulullah kata kepadanya yang mafhumnya? Maka Abu Bakar kata, tatkala dia berada di kanan, dia fikir musuh akan datang dari sebelah kiri, maka dia pergi ke sebelah kiri. Maka bila dia berada di sebelah kiri, dia fikir musuh akan datang dari arah belakang, maka dia pergi arah belakang. Dan apabila dia berada di belakang, dia fikir musuh akan berada di depan, maka dia pergi ke hadapan. Tengok, mahu pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam
begitu cara dia berjalan, ke depan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Bahkan apabila sampai ke dalam Gua Thawr, yang mana tempatnya bersembunyinya Nabi SAW dan Abu Bakar, maka Abu Bakar minta masuk dulu ke dalam gua dan dia tutup semua lubang-lubang supaya apa? Supaya tidak keluar daripadanya itu binatang-binatang yang berbisa. Maka bila dia tutup semua lubang, ada satu lubang yang tidak tertutup, ada satu lagi. Maka apa Abu Bakar As-Siddiq buat? Dia telah tutup dengan kakinya, sehingga kan dia tidak tahu dalam itu sebenarnya ada ular yang berbisa, lalu mematuk kakinya sehingga kesakitannya itu menitis air mata Abu Bakar As-Siddiq. Dan tak kala Rasulullah ketika itu sedang baring di atas riba Abu Bakar, maka titisan air mata itu jatuh pada Rasulullah sehingga menyebabkan Rasulullah terbangun. Apabila Rasulullah bangun, maka Nabi SAW menggunakan air liurnya yang suci, menggunakan air liurnya yang mulia, diletakkan pada Abu Bakar As-Siddiq, maka sembuh bisa ular yang mematuk Abu Bakar As-Siddiq itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tengok betapa cintanya dia pada Nabi, sanggup korbankan diri sehingga dipatuk ular. Subhanallah. Ini cinta ini tidak akan dapat melainkan seseorang yang betul-betul faham tentang maksud hidup dalam atas dunia ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq, dia seorang yang telah faham ini, maka cintanya yang mendalam, kita dapatkan pengajaran daripada ini. Hendaklah kita menanamkan cinta kita kepada Nabi SAW. Dan apabila setelah itu, maka mereka berjalan sehinggalah mereka sebelum sampai ke Madinah, maka mereka, orang-orang di Madinah sudah menanti. Ketika itu Madinah namanya Yathrib. Penduduk Yathrib sudah menanti Rasulullah, dan mereka menanti di mana? Mereka menanti di Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' itu apa? Thaniyatul Wada' itu adalah, dia adalah batu yang besar, yang mana mereka akan melihat orang-orang yang musafir, yang jalan, yang datang dari jauh, supaya mereka lihat dan mereka tahu siapa mereka itu. Maka mereka menanti, mereka tunggu Rasulullah. Dan apabila sampainya baginda Nabi SAW ke Madinah, maka mereka sangat gembira. Sehingga kan mereka kegembiraan mereka itu, mereka kata apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajab syukru alaina bada'a lillahi dam. Maka kegembiraan ini mereka sambut dengan rasa syukur kerana telah munculnya tala'al badru alaina, sudah munculnya bulan ke atas kami, petunjuk ke atas kami daripada Thaniyatul Wada', daripada tempat yang dipanggil Thaniyatul Wada'. Dan mereka bersyukur atas itu. Maka baginda Nabi SAW menamakan Yathrib itu sebagai Madinatul Munawwarah. Dan apabila masuk tahun pertama hijrah, maka masuklah Abdullah bin Salam ke dalam Islam. Abdullah bin Salam ini adalah orang yang alim dalam Yahudi, maka dia telah masuk ke dalam agama Islam. Maka tahun yang sama telah turun perintah untuk buat solat. Maka mereka telah solat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan. Kemudian setelah itu datang perintah untuk solat menghadap ke Kaabah. Dan setelah itu mereka hidup di Madinatul Munawwarah sehinggalah Rasulullah SAW wafat pada tahun yang ke-11 Hijriyah. Dan ketika baginda Nabi SAW berusia 63 tahun, maka Rasulullah telah meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan tempat yang ia lahir itu, tempat bumi yang dia cintai, Makkah, ke Madinatul Munawwarah semata-mata dengan matlamat yang utama, iaitu dakwah. Maka begitulah cintanya kita sepatutnya tanamkan seperti sahabat.
kita sanggup buat apa saja untuk agama, kerana dunia ini sementara dan kita akan tuai apa yang kita usahakan di atas bumi ini di hari akhirat sana nanti, insya-Allah. Maka mudah-mudahan sedikit pengajaran daripada kisah hijrah ini, kita ada 3 poin utama yang kita mahu simpulkan daripada pengajaran kisah hijrah ini. Yang pertama adalah kepentingan akidah. Ini matlamat utama kenapa Rasulullah berhijrah. Yang kedua, bagaimana kita mahu menanamkan cinta kita kepada Nabi SAW, maka lihat daripada peristiwa hijrah. Dan yang ketiga adalah pengorbanan dalam agama, berzuhud di atas agama, kerana agama juga kita boleh belajar daripada peristiwa hijrah. Maka peristiwa hijrah bukan sekadar kita baca, kita lihat, tetapi kita ambil pengajaran, dan kita yang hidup atas dunia ini applykan perkara ini supaya kita dapat bersama-sama dengan Nabi SAW di akhirat nanti, insya-Allah. Barakallahu fiikum jami'an wa asallallahu ilaikum. Terima kasih banyak di atas kehadiran muslimin dan muslimat pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dalam majlis ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita dalam Islam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, wa ajirna minan naril jahim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.